Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kumpulan kami yang terdiri pada saya, K. Najla Nadira binti Hemki, Farah Jana binti Bukri dan juga Amira Syakira binti Saiful Nizal akan membentangkan projek yang menggabungkan 3 subjek KBBB iaitu EDUP 3053, SDHK 3063 dan juga subjek SDHK 3073. Jadi dalam pembentangan kali ini, kami akan membentangkan pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital bagi subjek sejarah tahun 5 yang bernamakan Kedaulatan Negara dan kami memilih tajuk 7 iaitu Perjuangan Kemerdekaan Negara. Jadi ini adalah isi kandungan yang akan kami bentangkan sebentar lagi daripada pengenalan, konsep, perbahasan kandungan mata pelajaran sejarah dan implikasinya ke atas pedagogi masa kini. Seterusnya, learning design yang terdiri pada rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital dan amalan pedagogi. Terusnya, Model Asia, pakej bahan PDP digital pelajar, perkongsian media sosial dan maklum belas dan akhir sekali ialah rumusan. Jadi saya serahkan kepada Amira Syakira. Terima kasih. Seterusnya kita lihat pengenalan. Sebagai pengenalan, pembentangan ini dijalankan bagi menjelaskan pemilihan sumber dari pelbagai institusi maklumat berdasarkan kesesuaian di SKP untuk hasilkan pakej bahan pembelajaran digital. Jadi tugasan projek ini disediakan untuk hasilkan kurasi pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital secara interdisiplin antara kursus EDUP 3053 iaitu teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran, SJHK 3063 kurikulum sejarah sekolah rendah dan SJHK 3073 sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan aplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas bagi mencapai HPK yang ditetapkan. Jadi pelbagai media seperti visual, video, audio dan multimedia telah dihasilkan serta menggunakan pelbagai aplikasi dalam talian untuk menyediakan kurasi pakej ini. Kemudian, tugasan ini merupakan interdisiplin antara 3 kursus iaitu EDUP 3053, SJHK 3063 dan SJHK 3073 seperti yang telah saya terangkan tadi dengan idea iaitu memperkasa karakter guru mendepani peradaban pendidikan global. Seterusnya Cikgu Farah, apakah konsep pembentangan ini ya? Okey, kami telah membangunkan pakej pembelajaran digital ini berdasarkan di SKP Sejarah tahun 5. Kami memilih tema Kedaulatan Negara di bawah tajuk 7 iaitu Perjuangan Kemerdekaan. Tajuk ini memberi pendedahan tentang penjajahan dan campur tangan kuasa luar yang menyebabkan penentangan dan perjuangan tokoh tempatan yang menjadi inspirasi kepada anak bangsa untuk menuntut kemerdekaan negara kita. Peristiwa menuntut kemerdekaan negara seterusnya diberi tumpuan bagi melahirkan semangat patriotik dan jati diri dalam kalangan murid. Sehubungan itu, guru perlu mempelbagaikan sumber pengajaran mata pelajaran sejarah kerana mata pelajaran sejarah ini merupakan bidang pengajian sosial dan ia memerlukan hubung kait yang sangat luas dengan alam sekitar. Oleh itu, murid-murid perlu berinteraksi dengan persekitaran. Jadi selaraslah dengan perkembangan semasa iaitu sumber pengajaran yang hendak digunakan oleh guru dalam proses PDP itu perlu lebih luas. Okay, antara sumber pengajaran baharu yang boleh digunakan oleh guru termasuklah sumber dari arsip negara, muzium, memorial, tapak warisan, galeri, perpustakaan dan banyak lagi. Oleh itu, guru-guru mestilah kreatif dan mempunyai banyak kemahiran untuk membangunkan bahan pakej pembelajaran multimedia interaktif yang bertepatan dengan pedagogi masa kini. Hal ini kerana ia akan membantu dan menyediakan peluang yang sama kepada semua murid untuk meneroka ilmu tanpa sebarang batasan waktu dan tempat. Saya serahkan semula kepada Amira. Okey, seterusnya kita lihat pula perbahasan isi kandungan mata pelajaran sejarah dan implikasinya ke atas pedagogi masa kini.
Jadi di SKP ni disusun mengikut kandungan dan tema kurikulum sejarah yang berbeza mengikut tahun. Jadi tajuk 7 perjuangan kemerdekaan negara di dalam tema kedaulatan negara ini memberi fokus kepada perjuangan kemerdekaan negara semasa era penjajahan kuasa asing hinggalah ke sejarah kemerdekaan pada tahun 1957. Jadi misalnya kita lihat dalam standard kandungan 7.1, penjajahan dan campur tangan kuasa luar yang menyenaraikan kuasa luar iaitu Siam, Portugis, Belanda, British, Jepun dan juga termasuk Sabah Sarawak telah menyenaraikan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga pentadbiran mereka. Jadi selain ni ekonomi pula melibatkan biji timah. Jadi kesan ni melibatkan pengangkutan bandar-bandar baru, pendidikan, masyarakat berbilang kaum dan juga kesihatan. Kemudian kita lihat pula dalam standard kandungan 7.2 perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang British. Dalam standard kandungan ni perlu menyenaraikan tokoh seperti Dor Said, Datuk Mahathir Lela, Rentak, Haji Abdul Rahman Limbong, Datuk Bahaman, Tok Janggut, Yang Tuan Antah, Mat Saleh, Syarif Masahur, Antanom dan turut menyatakan peristiwa penentangan mereka serta sebab-sebab mereka menentang penjajah. Kemudian dalam standard kandungan 7.3 pula iaitu sejarah kemerdekaan pada tahun 1957 ada menyatakan peristiwa secara ringkas dari pendudukan Jepun, Malaya Union, Komunis, Parti Politik, Pilihan Raya, Rundingan London untuk Merdeka, menyatakan tokoh pejuang seperti Dato' On, Tunku Abdul Rahman, Tuan Abdul Razak, Tuan Dr. Ismail, Tuan Tan Cheng Lock, Panglima Bukit Gantang serta peristiwa Rundingan London dan menyatakan detik pengisytiharan merdeka di Bandar Hilir Melaka serta detik 31 Ogos tahun 1957. Jadi topik ini dilihat agak mencabar kerana terdapat banyak fakta yang perlu difahami dan diingati oleh murid. Misalnya murid perlu ingat semua penjajah yang datang ke Tanah Melayu, tempoh Tanah Melayu dijajah, campur tangan kuasa asing dalam pentadbiran tempatan sehinggalah berlakunya penentangan oleh penduduk tempatan yang akhirnya membawa kepada gerakan nasionalisme ke arah kemerdekaan Tanah Melayu. Oleh itu dengan adanya pedagogi masa kini dengan menggunakan pelbagai institusi maklumat sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah sebagai rujukan dan juga penggunaan teknologi dapat membantu murid untuk belajar sejarah dengan mudah dan seronok. Jadi guru dapat hasilkan pelbagai kaedah pengajaran yang menarik dan dapat memudahkan murid untuk belajar. Contohnya gunakan kaedah menonton video, kad imbasan, soal jawab, nyanyian dan sebagainya. Seterusnya saya serahkan kembali kepada Faradiana. Okey, dalam membangunkan pakej pembelajaran ini, kami telah melalui learning design yang terdiri daripada rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, pemanfaatan digital dan amalan pedagogi. Okey, pertama sekali mari kita lihat rakan pembelajaran. Okey, kami telah memilih rakan pembelajaran dari IPG Kampus Darul Aman. Beliau bernama Puan Zaimah binti Abdullah dan beliau mempunyai kepakaran dalam bidang sejarah. Seterusnya. Dalam mencipta jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran tersebut, pertama sekali kami telah memberi surat rasmi undangan sebagai rakan pembelajaran kepada pengarah IPG Kampus Darul Aman pada 9 September 2022. Setelah mendapat pelepasan, kami telah menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berhubung dengan Puan Zaimah untuk menetapkan tarikh perbincangan. Dan akhir sekali, kami telah menggunakan medium Google Meet untuk berinteraksi dan melakukan perbincangan mengenai modul asyur kami pada 14 September 2022. Seterusnya.
Dalam pembangunan jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran, kami telah melalui elemen digital kerangka 3E iaitu engagement, di mana kami telah menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Meet untuk mencapai matlamat tugasan kami, iaitu untuk menghasilkan model Azure sebelum kami membangunkan pakej pembelajaran. E yang kedua ialah enhancement, di mana kami selepas melakukan perbincangan bersama Puan Zaimah, kami telah memperolehi banyak maklumat tambahan di luar buku teks mengenai model Azure. Antara maklumat tambahannya ialah antaranya ialah kami setiap bahan pengajaran yang akan diadakan tu mestilah memberi input kepada murid-murid walaupun menggunakan bahan pengajaran nyanyian. Dan yang kedua pula, beliau juga ada mengatakan bahawa setiap tugasan ataupun latihan pengukuhan yang diberikan kepada murid-murid mestilah mempunyai skor ataupun markah dan penilaian oleh guru. Dan yang ketiga, bahan pengajaran yang dihasilkan tu mestilah mempunyai tajuk khas. Dan yang keempat, tugasan yang melibatkan aplikasi haruslah diberikan arahan ataupun panduan dengan jelas kepada murid. Kita kembali kepada kerangka 3E. Untuk bahagian extension, sebenarnya dalam pembangunan jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran ini, kami telah memperolehi pembelajaran sepanjang hayat, di mana kami belajar untuk berurusan dengan pensyarah luar dan maklumat-maklumat tambahan seperti yang telah saya katakan tadi, kami dapat belajarlah di waktu kuliah, dan juga pembelajaran menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Meet juga kami telah belajar sendiri, dan ia juga membantu kami untuk belajar sepanjang hayat. Seterusnya, elemen learning design yang kedua ialah rakan persekitaran pembelajaran, di mana seterusnya di mana tugasan ini telah mengubah iklim dan budaya pembelajaran kami. Kerana apa? Kerana kami telah terlibat secara aktif dan bermakna untuk mereka bentuk kurasi pakej yang bukan sahaja untuk menyampaikan kandungan pembelajaran, malah kami telah mengambil kira pedagogi yang akan digunakan dan juga digital aplikasi yang digunakan. Seterusnya saya serahkan kepada Cik Najla. Okey, seterusnya kita masuk kepada pemanfaatan digital. Dalam hal ini, pelbagai penggunaan teknologi digital dalam amalan di dalam bilik darjah telah dimanfaatkan untuk memacu, membuka dan nilai tambah terhadap pembelajaran. Elemen digital juga telah diaplikasikan dalam membina jalinan dan jaringan serta perkongsian yang luas sosial bagi mencapai tahap extension dalam kerangka 3E yang diterangkan oleh Farah sebentar tadi. Selain itu, elemen digital dalam tugasan projek ini juga telah dimanfaatkan bagi mencapai kuadran di dalam kerangka 3R yang mana telah menghasilkan satu penciptaan baru dalam amalan digital. Penggunaan elemen digital dalam penghasilan kursi pakej bagi juga nilai tambah terhadap pembelajaran yang mana pelbagai alatan digital digunakan untuk menghasilkan media pengajaran seperti paparan video, slide dan buku scrap serta pelbagai aplikasi dalam talian seperti Canva, AnyFlip dan Google digunakan bagi membina aktiviti murid. Seterusnya, ini adalah contoh aplikasi dalam talian seperti Canva, AnyFlip, Quizzes, Google Slide, Google Form dan Padlet. Sebenarnya banyak lagi aplikasi yang kami gunakan dalam membangunkan pakej pembelajaran digital. Seterusnya kita masuk kepada amalan pedagogi. Terdapat perubahan amalan pedagogi yang mana tugasan projek ini menghasilkan satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baru. Contohnya, berbanding dengan pembelajaran berasaskan buku teks, kami telah menggunakan aplikasi dalam talian juga alatan digital untuk menghasilkan bahan PDP dan juga aktiviti yang menarik untuk murid-murid supaya mereka mudah faham dan mudah ingat terhadap topik pembelajaran. Seterusnya saya serahkan semula kepada Farah Diana.
Okey, kami akan bentangkan model Azure kami. Seterusnya. Okay, untuk model Azure saya telah memilih standard kandungan 7.1 iaitu campur tangan dan penjajahan kuasa asing, di mana di bawahnya standard pembelajaran tersebut saya telah mengambil ketujuh standard pembelajaran. Okey, kerana saya mencadangkan kelas selama 1 jam iaitu 2 masa kelas sejarah. Okay. Dan penggunaan media dan aplikasi digital yang telah saya gunakan untuk set induksi, saya telah menggunakan video dan saya menggunakan aplikasi CapCut dan Canva. Bagi aktiviti langkah pertama, saya menggunakan slide interaktif dengan Google Slides dan Canva. Okay. Untuk langkah yang kedua, saya telah menghasilkan buku digital di mana saya menggunakan Canva dan aplikasi AnyFlip. Untuk langkah ketiga pula, saya telah menghasilkan poster dengan menggunakan aplikasi Canva, dan untuk penutup saya menggunakan video dengan menggunakan aplikasi Flip. Dan penghasilan elemen pakej bahan PDP digital, saya telah menggunakan pelantar sebagai Google Sites, Google Slides, Google Drawing dan Flip, manakala untuk menghasilkan aktiviti murid iaitu tugasan penugasan mereka, saya telah menggunakan Google Slides, Live Worksheets, Google Drawing, Padlet dan juga Flip. Okay, kita lihat kepada pakej pembelajaran saya. Okey, ini adalah tangkap layar paparan laman di Google Site saya. Ini adalah antaranya laman utama. Seterusnya. Okey, bagi set induksi. Okey, set induksi saya telah mengambil standard kandungan 7.1 iaitu penjajahan dan campur tangan kuasa asing, di mana saya dalam set induksi ini saya hendak memberi gambaran awal penjajahan yang telah berlaku di tanah air kita. Okay, contohnya keadaan British yang menjajah tanah Melayu kerana berminat dengan kekayaan ekonomi kita. Jadi tajuk ini sukar kerana ia telah pada zaman itu murid-murid tidak melalui zaman era penjajahan. Jadi saya nak memberikan gambaran 100% melalui video. Kalau sebagai guru kita cakap dari penceritaan saja, mungkin mereka tidak dapat gambaran 100%. Jadi saya menggunakan video sedutan daripada filem Mat Kilau, di mana ada scene yang menunjukkan gambaran zaman penjajahan yang sebenar kepada murid-murid. Oleh itu saya menggunakan aplikasi CapCut dan Canva, dan untuk sesi soal jawab pula saya telah menggunakan Google Slides dan Canva. Okay, untuk langkah yang kedua, langkah yang pertama, maafkan saya. Okey, untuk langkah yang pertama, saya telah mengambil standard pembelajaran 7.1.1 di mana ia menyatakan istilah campur tangan, penjajahan dan naungan, dan saya juga mengambil standard pembelajaran 7.1.2 iaitu menyenaraikan kuasa asing yang campur tangan dan menjajah di negara kita. Okey, di bawah standard pembelajaran ini terdapat fakta dan terdapat banyak negara-negara yang menjajah tanah Melayu. Oleh itu, saya menggunakan slide interaktif untuk membantu memudahkan pemahaman murid-murid. Kerana di dalam buku teks kalau kita lihat, dia hanya memerlukan satu muka surat untuk menerangkan konsep campur tangan, penjajahan dan naungan. Jadi ia akan menyukarkan murid untuk memahami isi dan istilah tersebut. Jadi dengan slide interaktif ni, saya dapat menyingkatkan teks ataupun istilah bagi konsep campur tangan, penjajahan dan naungan, dan saya juga memberikan gambaran kepada murid-murid. Okey, dan saya juga telah menggunakan sumber PDP sejarah dari pelbagai institusi maklumat yang berbeza, namun sumber-sumber tersebut masih lagi sesuai dengan standard pembelajaran 7.1.1 dan 7.1.2.
Okay, kita lihat seterusnya. Ini adalah antara sumber-sumber sejarah yang boleh guru ambil untuk mengajar di bawah standard pembelajaran 7.1 dan 7.1.2. Okay. Untuk standard pembelajaran 7.1.1 iaitu negeri naungan akan menghantar ufti seperti bunga emas sebagai tanda persahabatan dan menjamin keselamatan. Oleh itu, saya telah mengambil sumber replika bunga emas dari Muzium Kota Kayang Perlis. Kerana apa? Di Perlis, Perlis ni merupakan salah satu negara di bawah naungan Siam. Okay. Dan seterusnya saya mengambil sumber di mana ia adalah gambar tentera British menyerah kalah kepada Jepun. Okay, di bawah SP 7.1.2, okay, tanah Melayu telah dijajah oleh Jepun pada tahun 1941 hingga 1945. Dan tentera British ni telah menyerah kalah kepada tentera Jepun pada tahun 1942. Dan ia merupakan satu peristiwa yang sangat pelik kerana Jepun bukanlah satu negara yang besar seperti kuasa-kuasa Eropah. Namun kehebatan mereka dalam ketenteraan berjaya membuka mata kuasa Eropah. Oleh itu sumber ini saya ambil dari Arkib Negara Malaysia kerana ia merupakan satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi Malaysia. Okay, seterusnya sumber yang ketiga saya ambil dari Muzium Kota Kuala Kedah di mana ia sesuai di bawah standard pembelajaran 7.1.2 di mana pada satu ketika dahulu Kedah telah dinaungi oleh Siam. Oleh itu Kedah telah membina benteng pertahanan untuk berlindung dari ancaman pihak musuh terutamanya Siam yang datang dari arah laut. Okay, sumber yang keempat pula ialah ini adalah sumber dari Muzium Bangunan State High Melaka di mana sumber ini sesuai di bawah subtopik di mana Portugis telah menyerang Melaka pada tahun 1511 selama 130 tahun. Jadi ini adalah sumber di mana ia adalah replika binaan tembok yang mengelilingi Melaka yang dibina oleh Portugis. Okay, Muzium Bangunan State High ni dipilih menjadi sumber bagi tajuk ini kerana di Bangunan State High tu sendiri menceritakan sejarah Melaka dari zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka hingga dijajah oleh Portugis, Belanda, British dan seterusnya Jepun. Jadi untuk tajuk ini sesuai kalau kita mengambil sumber dari Bangunan State High Melaka. Okay, seterusnya. Okay, nama asal bangunan ini ialah State High. Pada awalnya, ia merupakan sebuah dewan bandaran semasa pemerintahan Belanda di Melaka. Okay, ini adalah antara sumber yang boleh dijadikan kepada bukti kedatangan Belanda di Melaka. Namun pada waktu sekarang, State High ni telah dijadikan sebagai muzium lah, tempat untuk pelancong. Dan bangunan ini telah dibina sekitar tahun 1650-an setelah Belanda mengambil alih Melaka daripada tangan Portugis pada tahun 1641 dengan bantuan kerajaan Johor. Dan sumber gambar bangunan State High ni diambil dari koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, sumber yang seterusnya ialah bukti kemasukan British di Tanah Melayu. Okay, pada mulanya, kemasukan British di Tanah Melayu ni hanya untuk mengeksploitasi sumber-sumber asli dan faktor ekonomi sahaja. Namun, lama kelamaan, hasrat British untuk terus menguasai ekonomi telah membawa kepada campur tangan politik di Tanah Melayu. Jadi, di sini saya telah sertakan gambar ahli Kabinet Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955 dan diambil sumbernya dari Arkib Negara Malaysia kerana Arkib Negara Malaysia selalunya menyimpan maklumat-maklumat ataupun bukti-bukti yang mengenai ekonomi ataupun politik negara. Okay, seterusnya, saya juga mengambil sumber dari Jabatan Muzium Sarawak. Okay, ini adalah portrait di mana James Brooke di usia muda. Okay, ia akan memberikan gambaran kepada murid-murid wajah sebenar Raja Sarawak ataupun Raja Putih pada waktu zaman
penjajahan British. James Brooke masa beliau menjadi Raja Sarawak, beliau ni meminta bantuan Angkatan Laut British untuk mengukuhkan kedudukannya. Sumber yang seterusnya pula, setelah Raja Brooke yang terakhir iaitu Vainu Brooke, Sabah diambil alih oleh Syarikat Borneo Utara British ataupun dikenali sebagai SBUB dan telah menjadi sebuah negeri naungan Empire British pada tahun 1888. Dan ini saya sertakan bukti kedudukan Syarikat Borneo Utara British ni adalah lembaga pengarahnya dia lah. Dan saya ambil daripada sumber Arkib Negara Malaysia. Seterusnya. Bagi langkah kedua, saya telah mengambil standard pembelajaran 7.1.3 di mana saya menyatakan faktor kedatangan kuasa asing ke negara kita dan standard pembelajaran 7.1.4 menyatakan kesan campur tangan dan penjajahan kuasa asing terhadap pentadbiran dan sosioekonomi. Dalam di bawah tajuk di bawah standard pembelajaran ini, saya telah menggunakan media buku digital dengan menggunakan aplikasi Canva dan AnyFlip. Kerana kalau kita tengok dalam buku teks untuk bahagian faktor dan kesan kedatangan kuasa asing ni dia agak kompleks. Macam ayat dia terlalu panjang dan akan menyukarkan murid-murid untuk faham jalan penceritaan kedatangan kuasa asing di negara kita. Jadi mungkin mereka boleh confuse di mana faktor dan menyebabkan kesan kepada negara kita sehingga sekarang. Oleh itu saya memilih buku digital kerana ia lebih mudah untuk dibaca dan saya juga meningkatkan perkataan supaya mudah difahami oleh murid-murid. Selain itu dalam buku digital ini juga saya telah selitkan sumber-sumber dari pelbagai institusi maklumat yang berbeza dan ia bersesuaian dengan standard pembelajaran 7.1.3 dan 7.1.4. Seterusnya kita lihat sumber yang telah saya gunakan. Antaranya ialah untuk bahagian faktor kedatangan kuasa asing di negara kita ni adalah untuk menyebarkan agama. Pada zaman penjajahan, kuasa asing ni dia mahu menyebarkan agama Kristian ke seluruh dunia. Jadi bukti peninggalan di Melaka ialah Christchurch Melaka yang telah dibangunkan pada tahun 1753. Jadi gambar ini telah diambil sumber dari bangunan State Heights Melaka. Dan seterusnya, faktor yang seterusnya, kuasa asing juga dia mahu menempa kemasyhuran diri sendiri dan negara mereka. Jadi mereka menjajah di negara-negara yang berpotensi dan mempunyai ekonomi yang tinggi lah. Jadi antara contoh buktinya ialah Fort Margherita di Sarawak, di mana kubu ini telah dibina pada tahun 1879 dan diberikan nama Margherita bersempena dengan nama isteri kepada Raja kedua Sarawak. Dan ia telah dijadikan sebagai tempat penempatan tentera, penyimpanan senjata, menara kawalan dan juga penjara. Dan gambar Fort Margherita ni telah diambil dari koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, langkah ketiga, saya mengambil elemen K di mana K 7.1.5 menyatakan kepentingan jati diri yang tinggi dalam kalangan generasi muda dan K 7.1.7 menghuraikan kepentingan mengekalkan kedaulatan dan kemakmuran negara kita. Oleh itu saya telah menggunakan media poster dengan menggunakan aplikasi Canva di mana dalam poster tersebut saya telah menjelaskan istilah dan konsep jati diri. Saya menggunakan poster ni untuk menguji minda murid-murid supaya mereka boleh merujuk poster tersebut untuk menyinaraikan kepentingan jati diri untuk mengekalkan kedaulatan negara kita. Seterusnya.
Okay, bahagian penutup, saya telah mengambil standard pembelajaran K7.1.6 iaitu menerangkan kepentingan semangat patriotisme dalam mempertahankan kedaulatan negara. Jadi saya telah menggunakan aplikasi Flip untuk mendidik pelantar murid-murid memuat naik video rakaman nyanyian patriotik mereka. Jadi daripada nyanyian lagu patriotik tersebut, saya meminta murid-murid untuk menyenaraikan nilai-nilai patriotisme yang terdapat dalam lagu tersebut dan mereka dapat menyenaraikan kepentingan semangat patriotisme dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okey, itu saja saya akan serahkan kepada Amirah Syakira. Baiklah, seterusnya kita lihat pula model Azure yang telah saya buat. Jadi standard kandungan yang saya pilih ialah 7.2 perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan. Di sini saya telah pilih ketiga-tiga standard pembelajaran beserta 2 nilai K, itu menyatakan iktibar yang diperoleh daripada perjuangan tokoh terdahulu dan juga menjelaskan kepentingan menghargai perjuangan pemimpin terdahulu. Kemudian dalam penggunaan media dan aplikasi digital pula dalam setiap induksi, saya telah menggunakan video dan saya hasilkan video tersebut melalui aplikasi Canva. Kemudian aktiviti pertama, saya telah hasilkan slide interaktif menggunakan Google Slide dan ada penggunaan Google Earth. Kemudian dalam aktiviti kedua, saya telah gunakan video interaktif yang dihasilkan melalui Canva dan juga CapCut. Kemudian dalam aktiviti ketiga, saya telah menghasilkan video, iaitu penggunaan video yang sama seperti saya induksi yang dihasilkan menggunakan Canva. Kemudian penutup pula saya menggunakan kad maya iaitu flashcard yang menggunakan Quizlet. Jadi kemudian kita lihat pula penghasilan elemen package bahan PDP digital. Jadi aplikasi pelantar yang saya gunakan ialah Google Sites, Padlet, Flip, Google Slide dan Google Docs. Kemudian aplikasi digital untuk penghasilan media pengajaran pula saya menggunakan Canva, CapCut, Google Slide, Google Earth dan juga Quizlet. Manakala aplikasi dalam talian pula untuk pelaksanaan aktiviti murid, saya telah gunakan Google Slide, Quizlet, Canva, Google Docs, Padlet dan juga Flip. Okay, jadi seterusnya kita lihat pula package bahan PDP digital pelajar yang telah saya hasilkan. Jadi ini merupakan tangkap layar halaman layar papan untuk laman individu saya. Di sini ada DSKP, kemudian jalinan dan jaringan. Kemudian untuk set induksi, bagi standard kandungan 7.2 perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan, saya telah beri gambaran dan rangsangan awal untuk penentangan kuasa asing dalam kalangan penduduk tempatan melalui video yang telah saya hasilkan dalam aplikasi Canva. Jadi contohnya untuk penentangan, saya akan cetuskan idea dalam video macam mana penentangan tu mula tercetus apabila kolonial British ni mula campur tangan dalam pentadbiran tanah Melayu yang pada asalnya dikuasai oleh raja dan pembesar. Jadi video ni setelah saya hasilkan guna aplikasi Canva dan kemudian murid akan beri idea berkaitan dengan topik pembelajaran yang akan mereka pelajari berdasarkan video yang telah mereka lihat. Kemudian bagi langkah 1 dalam standard pembelajaran 7.2.1 ialah menyenaraikan tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Jadi saya telah gunakan media slide interaktif iaitu menggunakan Google Slide dan Google Earth. Jadi penggunaan slide ni adalah bagi memperkenalkan kepada murid-murid tokoh-tokoh pejuang tempatan dan juga saya telah gunakan Google Earth
sebagai sumber untuk kenalkan pada mereka kawasan-kawasan penentangan setiap tokoh tempatan tersebut. Jadi terdapat sumber PDP sejarah dari pelbagai institusi maklumat yang berbeza yang telah saya masukkan dalam slide interaktif ni. Dan kemudian murid akan laksanakan aktiviti padankan peta dan tokoh tempatan berdasarkan standard prestasi, iaitu menyatakan perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Jadi, kenapa saya asingkan SP ni kepada langkah 1? Kerana dalam topik ni, dalam standard pembelajaran untuk SK 7.2 ni, susunan SP-nya telah disusun secara kronologi dan saling berkait dan tidak boleh dipisahkan, sama juga seperti dalam buku teks. Jadi guru selalunya mendepani cabaran untuk mengajar kerana murid kadang-kadang tertukar dengan tokoh-tokoh yang ramai, tokohnya ramai. Jadi dalam setiap tokoh tu mereka punya kawasan berbeza-beza. Dan setiap tokoh juga memiliki sebab penentangan dan juga peristiwa penentangan yang berbeza-beza. Jadi itu akan menyebabkan murid sukar untuk fahami penentangan tokoh-tokoh tempatan ni. Jadi saya asingkan, saya letak dulu standard pembelajaran 7.2.1 ni dalam langkah 1. Seterusnya bagi langkah kedua, bagi standard pembelajaran 7.2.1 iaitu tokoh tempatan yang menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. 7.2.2 sebab penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. 7.2.3 peristiwa penentangan tokoh tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Jadi contohnya adalah seperti menerangkan biodata tokoh tempatan, sebab serta peristiwa penentangan mereka. Jadi saya telah menggunakan aplikasi Canva bagi menghasilkan video. Kemudian murid akan jelaskan serta analisis perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing melalui aktiviti membina pengurusan grafik dalam template yang telah saya sediakan. Jadi antara sumber yang saya gunakan adalah buku teks, internet, seperti Google, YouTube dan juga institut maklumat seperti muzium dan juga arsip negara. Kemudian antara sumber yang saya gunakan, ini adalah antara contoh sumber yang saya gunakan bagi penerangan di bawah SP 7.2.1, iaitu mengenal tokoh tempatan, iaitu Said di Naning. Jadi dalam untuk sebagai sumber untuk memperkenalkan Said di Naning, saya telah gunakan sumber dari Muzium Sejarah dan Etnografi, serta saya gunakan sumber daripada makam Said Tabur. Ini ada contoh gambaran makam Said. Jadi melalui perjanjian Inggeris Belanda pada 17 Mac pada tahun 1824, Melaka ni telah diletakkan di bawah kekuasaan British kerana mendakwa Naning ni sebahagian daripada wilayah Melaka. Jadi Said enggan bayar ufti 1/10 daripada hasil Naning kepada Melaka. Jadi maka tercetuslah Perang Naning. Kemudian untuk sumber yang kedua, bagi penerangan bawah SP 7.2.2 dan juga SP 7.2.3, iaitu menyatakan sebab dan peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela di Perak. Saya telah gunakan sumber dari Kompleks Sejarah Pasir Salak. Jadi untuk menerangkan peristiwa penentangan ni menggunakan sumber ni adalah kita lihat penentangan Datuk Maharaja Lela yang bermula dengan perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 yang telah meletakkan JWW Birch ni sebagai residen British yang pertama di Perak. Jadi sistem residen ni sebenarnya tidak mendapat kerjasama daripada Sultan dan juga pembesar Melayu yang disebabkan oleh sikap JWW Birch itu sendiri. Jadi ketidakpuasan hatian ni terhadap sistem residen ni telah membawa kepada komplot antara pembesar Melayu untuk membunuh JWW Birch. Jadi maka berlakulah penentangan
dan JWW Batch ni telah dibunuh oleh Seputung atas arahan Datuk Maharaja Lela pada November 1875. Jadi gambaran di sebelah ni adalah merupakan diorama peristiwa pembunuhan JWW Batch di Sungai Perak, Pasir Salak, sumbernya daripada Kompleks Sejarah Pasir Salak. Kemudian langkah ketiga, jadi untuk elemen K yang saya pilih iaitu iaitu 7.2.4 menyatakan iktibar yang diperoleh daripada perjuangan tokoh terdahulu, dan 7.2.5 menjelaskan kepentingan menghargai perjuangan pemimpin dahulu. Jadi saya telah mempertontonkan semula paparan video kebangkitan tokoh tempatan. Jadi kemudian murid diminta untuk nyatakan satu kepentingan ataupun iktibar yang mereka perolehi daripada perjuangan tokoh-tokoh tempatan ni dalam menentang penjajah ataupun campur tangan kuasa asing. Kemudian aktiviti ni akan diadakan dengan cara merakam video dan dihantar ke dalam aplikasi Flip. Jadi aplikasi yang saya gunakan adalah Canva dan Flip. Kemudian institusi atau sumber maklumat yang saya gunakan adalah Muzium Negara, buku teks dan juga Muzium Sejarah dan Etnografi. Kemudian penutup. Sebagai penutup, saya telah sediakan kad maya iaitu flashcard sebagai pengukuhan untuk ingat kembali apa yang telah murid-murid pelajari. Kemudian murid perlu jawab 2 kuis yang merangkumi keseluruhan topik. Dan ini bertujuan untuk uji kefahaman murid terhadap topik pembelajaran berdasarkan bahan dan aktiviti yang telah saya hasilkan. Kemudian skor markah yang diperolehi oleh murid-murid ni akan dihantar ke dalam Padlet yang disediakan. Jadi aplikasi yang digunakan ialah Quizlet dan Padlet. Kemudian institusi atau sumber maklumat yang saya gunakan adalah laman web, dan juga saya gunakan buku teks sejarah tahun 5 untuk hasilkan kad maya tersebut. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Najla. Okey, kita tengok dulu model Asia saya. Okey, saya telah memilih standard kandungan 7.3 iaitu sejarah ke 1957. Untuk standard pembelajaran pula, saya ambil 3 SP dan 1 elemen K. Penggunaan media dan aplikasi digital untuk set induksi, saya gunakan poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Untuk aktiviti langkah 1, saya menggunakan video, juga menggunakan aplikasi Canva. Aktiviti langkah 2, slide yang menggunakan Google Slides. Aktiviti langkah 3, video yang saya edit dalam CapCut. Dan untuk penutup, saya gunakan quiz yang dihasilkan dalam aplikasi Quizizz. Untuk penghasilan elemen package bahan PDP digital, aplikasi pelantar saya gunakan Google Slide, Padlet dan juga Google Jamboard. Aplikasi digital yang menghasilkan media pengajaran saya gunakan Canva, CapCut, Google Slide dan Quizizz. Aplikasi dalam talian untuk pelaksanaan aktiviti murid, saya gunakan Canva, Google Jamboard, Padlet dan juga Google Form. Seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada package bahan pembelajaran digital. Yang ni saya punya laman utama. Yang ada DSKP, biodata diri dan juga saya letakkan doa sebelum belajar. Next. Ini adalah jalinan jaringan yang saya masukkan reka bentuk pengajaran model Asia. Jalinan bersama rakan pembelajaran yang merangkumi surat jemputan dan juga video perbincangan. Kemudian saya letakkan juga maklumat rakan pembelajaran. Okey, kita masuk kepada set induksi. Untuk standard kandungan 7.3 sejarah kemerdekaan iaitu secara keseluruhan, saya telah menggunakan poster kemerdekaan sebagai gambaran awal. Hal ini kerana poster tersebut dapat meningkatkan rasa ingin tahu murid tentang kemerdekaan negara kita. Setelah murid meneliti poster tersebut, mereka hendaklah memberikan respon atau pandangan mengenai kemerdekaan dalam Google Jamboard
disediakan. Jadi dalam industri ini saya gunakan aplikasi Canva dan Google Jamboard. Dan institusi atau sumber maklumat yang saya gunakan adalah laman web dan animasi. Next. Untuk aktiviti 1, saya laksanakan aktiviti 1 ni untuk standard pembelajaran 7.3.1 iaitu menamakan tokoh-tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Saya menggunakan paparan video untuk memperkenalkan setiap tokoh-tokoh kemerdekaan tu dan peranan mereka dalam peristiwa kemerdekaan negara kita. Next. Bagi aktiviti murid dalam aktiviti 1 ni, saya telah menyediakan pengurusan grafik untuk murid tu melengkapkan nama tokoh dan peranan mereka berdasarkan gambar tokoh yang saya telah letak dalam pengurusan grafik tersebut. Jadi untuk aktiviti ni mereka boleh merujuk semula video yang telah saya hasilkan. Aktiviti ini secara berkumpulan. Jadi aplikasi yang saya gunakan untuk menghasilkan aktiviti pengurusan grafik ni adalah Canva. Dan institusi sumber maklumat yang saya gunakan untuk keseluruhan aktiviti 1 ni adalah menggunakan laman web, buku teks sejarah tahun 5, pusat sumber digital UiTM iaitu dalam pusat sumber digital UiTM ni ada penerangan mengenai setiap tokoh-tokoh kemerdekaan dan juga jurnal internet yang saya jumpa dalam laman web. Next. Untuk aktiviti 2 pula, saya buat aktiviti 2 ni untuk standard pembelajaran 7.3.2 iaitu menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Jadi untuk menyatakan usaha-usaha ni saya hasilkan slide dalam aplikasi Google Slide. Saya banyak menggunakan institusi maklumat gambar sejarah seperti gambar pilihan raya pertama di Tanah Melayu yang dalam slide tersebut. Penentangan terhadap millennium dan ancaman komunis. Hal ini kerana untuk memudahkan murid menghayati dan membayangkan suasana pada ketika itu. Jadi untuk standard pembelajaran 3.2 ni dia lebih kepada kronologi peristiwa. Jadi untuk membolehkan murid tu menghayati dan membayangkan suasana pada ketika kronologi tersebut, saya banyak letakkan gambar-gambar. Contohnya gambar pilihan raya, gambar penentangan terhadap millennium dan juga gambar ketika ancaman komunis iaitu zaman darurat lah. Seterusnya. Jadi dalam aktiviti 2 ni saya menggunakan Google Jamboard sebagai medium untuk murid melakukan aktiviti mengenai standard pembelajaran ini. Murid hendaklah menggunakan sticky notes yang terdapat dalam Google Jamboard bagi menyatakan peristiwa yang berlaku pada tahun yang telah saya tetapkan dalam setiap muka surat. Contohnya dalam gambar tersebut. Jadi aplikasi yang saya gunakan dalam aktiviti ini adalah Google Slide dan juga Google Jamboard. Institut dan sumber maklumat yang saya gunakan untuk menghasilkan aktiviti ini adalah gambar sejarah, dalaman web, buku teks sejarah tahun 5, muzium dan saya ambil maklumat daripada Muzium Sejarah dan Etnografi Melaka, portal rasmi Majlis Bandaraya Melaka. Untuk portal rasmi Bandaraya Melaka ni saya ambil maklumat mengenai memorial tempat pengisytiharaan kemerdekaan yang sekarang ni telah dibina di Bandar Hilir Melaka. Next. Okey, untuk aktiviti 3 ni pula saya gunakan hasilkan untuk elemen K yang telah saya pilih itu 37.3.5 menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh kemerdekaan yang boleh dicontohi. Jadi untuk melaksanakan elemen K tersebut saya telah menyediakan paparan video yang mengandungi klip penceritaan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan daripada pelbagai institut maklumat yang telah saya kumpul. Kemudian murid diminta untuk menyatakan 2 iktibar perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan yang boleh dicontohi. Jadi untuk melaksanakan setelah murid melihat video yang saya telah sediakan, mereka akan merakam suara yang menjelaskan tentang 2 iktibar perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan yang mereka boleh contohi. Kemudian mereka akan muat turun dalam Padlet yang telah saya sediakan. Jadi aplikasi yang digunakan dalam aktiviti 3 ni adalah CAD dan juga Padlet. Institut atau sumber maklumat yang saya perolehi melalui YouTube, akhbar digital, klik temu bual bersama waris tokoh-tokoh kemerdekaan yang saya peroleh dari YouTube. Seterusnya.
Untuk penutup, saya telah menyediakan soalan kuis yang merangkumi keseluruhan topik iaitu sejarah kemerdekaan 1997. Hal ini bertujuan untuk menguji kefahaman murid terhadap topik pembelajaran berdasarkan bahan dan aktiviti yang telah saya hasilkan. Kemudian skor markah yang mereka peroleh itu mereka akan hantar dalam Google Form. Jadi untuk penutup ni, aplikasi yang saya gunakan adalah Quizizz dan juga Google Form. Institut dan atau sumber maklumat yang saya perolehi adalah melalui gambar sejarah, laman web dan buku teks sejarah tahun 5. Untuk institut dan sumber maklumat yang saya gunakan ni, saya gunakan untuk menghasilkan soalan kuis tersebut. Jadi saya merujuk kepada gambar sejarah, laman web dan juga buku teks sejarah tahun 5. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Faradiana. Okay, baiklah. Sekarang saya akan membentangkan perkongsian media sosial berdasarkan Google Site yang telah dibangunkan. Okey, seterusnya. Untuk perkongsian media sosial, saya telah memilih 3 media sosial iaitu Twitter, Instagram dan Facebook. Dan ini adalah bukti ayat sebaran saya di media sosial tersebut. Seterusnya. Setelah berkongsi di media sosial, saya telah mendapat maklum balas dari rakan media sosial. Okay. Dan rata-ratanya maklum balas mereka, mereka menyukai pakej pembelajaran yang saya bangunkan dan mereka setuju dengan aktiviti pengajaran yang sangat kreatif dan menyeronokkan. Dan ia juga telah dapat menarik minat murid-murid untuk belajar sejarah dengan mudah. Jadi saya serahkan kepada Amirah. Seterusnya, kita lihat perlu perkongsian media sosial dan maklum balas yang telah saya hasilkan. Jadi, saya telah kongsikan di 3 media sosial juga. Yang pertama Facebook, yang kedua Instagram dan yang ketiga Twitter. Kemudian, saya telah menerima maklum balas di ketiga-tiga media sosial tersebut. Dan ada juga maklum balas yang saya kumpulkan di dalam Padlet. Jadi rata-rata maklum balas yang saya terima oleh rakan-rakan media sosial rata-ratanya adalah positif kerana mereka suka melihat bahan pembelajaran yang menarik. Seterusnya saya serahkan pula kepada Najlah. Okey, untuk perkongsian media sosial, saya telah gunakan 3 aplikasi iaitu Instagram, Twitter dan juga Facebook. Seterusnya. Okey, saya telah menerima maklum balas daripada ketiga-tiga aplikasi yang saya gunakan tu. Banyak maklum balas yang positif dan pujian yang terutamanya pujian yang kreatif. Ini adalah maklum balas daripada Instagram dan juga Twitter. Seterusnya. Jadi ini pula ialah maklum balas daripada Facebook dan juga Padlet. Seterusnya. Okey, untuk rumusan, tajuk 7 iaitu perjuangan kemerdekaan negara amat penting untuk dihayati oleh murid agar kerana tajuk ini melibatkan peristiwa-peristiwa yang memberi impak terhadap kehidupan masyarakat Tanah Melayu pada zaman tersebut. Bermula daripada penjajahan kuasa asing, penentangan dari tokoh tempatan serta proses mendapatkan kemerdekaan yang menjadikan Tanah Melayu berkerajaan sendiri. Oleh itu, aktiviti yang kami hasilkan dengan mengikut aliran penggunaan digital masa kini dengan merujuk sumber dari pelbagai institusi maklumat bertujuan untuk memastikan murid-murid memahami tajuk ini dengan mudah dan menerapkan sikap patriotisme dalam diri mereka. Sekian, itu saja pembentangan daripada kami. Ada apa-apa soalan? Saya nak tanya boleh? Boleh. Okey, berdasarkan pembentangan rakan-rakan sekalian, saya nak tanya, ada tak cabaran untuk buat bahan PDP digital ni? Itu saja.
Okey, terima kasih Anis Liana. Okey, semasa nak membangunkan pakej pembelajaran digital ni banyak cabarannya. Jadi antara cabaran saya ialah untuk pemilihan aplikasi dan medium dalam internet tu adalah terhad. Okay, contohnya macam aktiviti nyanyi dalam aplikasi Flip. Okay, sebab saya buat aktiviti tu. Jadi untuk menggunakan aplikasi Flip tu, murid-murid perlu mempunyai akaun Flip dahulu dan perlu memuat turun aplikasi tersebut di dalam telefon pintar masing-masing. Jadi aktiviti tersebut dia boleh mengganggu waktu murid-murid kerana tak semua murid mempunyai telefon bimbit masing-masing. Jadi pemilihan untuk aplikasi dan medium dalam internet saya banyak kepada aplikasi yang menggunakan akaun email saja. Seterusnya saya pula, untuk cabaran yang saya hadapi adalah untuk hasilkan aktiviti ataupun bahan melalui aplikasi digital ni. Maksudnya semua aktiviti ataupun bahan yang saya hasilkan perlulah sesuai dengan tahap ataupun umur murid-murid tu. Sebab jika saya hasilkan suatu bahan ataupun aktiviti yang terlalu sukar, murid-murid akan jadi lagi susah untuk belajar, betul tak? Walaupun dah menggunakan teknologi, tapi jika dia terlalu susah untuk tahap ataupun umur murid tersebut, jadi dia sama susah seperti tidak menggunakan teknologi. Okey, kalau untuk saya pula, saya rasa cabaran tu dari segi menyesuaikan SP iaitu standard pembelajaran dengan aplikasi yang sesuai. Contoh macam tajuk saya, Sejarah Kemerdekaan 1997. Dia banyak tentang kronologi, huraian. Jadi saya tak boleh ringkaskan lah. Saya kena masukkan juga huraian mengenai dalam setiap tahun tu, kronologi. Jadi paling mudah saya gunakan Google Slide untuk susun ikut kronologi dan letak huraian dekat situ. Jadi murid faham dan mudah untuk ingat. Itu saja. Okey, terima kasih. Apa-apa pun saya nak ucapkan tahniah sebab walaupun banyak cabaran yang kalian tempuh, tapi Alhamdulillah dapat membina bahan PDP digital yang sangat menarik, sangat kreatif. Tahniah saya ucapkan. Syabas. Terima kasih. Terima kasih Anis. Ada lagi ke soalan nak diajukan? Saya ada satu soalan nak tanya kepada para pembentang. Soalannya mudah je insyaAllah. Kalau kita tengok sekarang ni, PDPR tu dah kurang kita laksanakan lah sebabnya kita punya sekolah pun dah berjalan seperti biasa, murid dah pergi sekolah secara fizikal untuk belajar. Jadinya adakah bahan PDP digital ni masih relevan untuk digunakan? Macam tu. Okay, terima kasih saudari Humaira kerana mengajukan soalan. Saya jawab je. InsyaAllah saya jawab. Okay. Pada pendapat saya, PDP digital ni masih relevan dan masih boleh digunakan walaupun sekarang ni dah tak ada PDPR kerana rata-rata murid suka untuk belajar secara seronok. Mereka tertarik dengan tengok macam slide warna-warni ni. Jadi mereka rasa seronok untuk belajar. Kemudian penggunaan internet ni adalah perlu sebagai salah satu bahan atau sumber untuk mendapatkan lagi banyak maklumat yang sebenarnya kita susah untuk dapat kalau kita tak pergi tempat tersebut. Maksudnya contohnya kalau kita nak tengok bahan bersejarah dari negeri Perak tapi kita kat Melaka. Jadi tak semua orang boleh pergi ke Perak tu, betul tak? Jadi kita akan melayari internet untuk mendapatkan maklumat mengenai sesuatu tempat yang bersejarah ataupun kita boleh guna Google Earth. Jadi kemudiannya pada pendapat saya dia masih relevan sebab
sekarang ni PDP kita jalankan adalah kebanyakannya guru sebagai facilitator. Dan jadi guru akan bimbing murid untuk murid ni boleh layari internet untuk akses lagi banyak maklumat mengenai pembelajaran mereka. Jadi murid dapat maklumat ataupun akses kepada tempat-tempat yang mereka tak pernah pergi pun. Contohnya mereka dapat lihat gambar Tugu Mat Saleh di Sarawak, betul tak? Sarawak kan jauh. Jadi mereka boleh akses melalui hanya gambar daripada internet. Itu saja daripada saya. Okey, jadi telah selesai pemenangan projek kami. Sekian, terima kasih.